Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Kita akan masuk topik faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay, minggu lepas kita telah masuk, kita telah belajar tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okay, minggu ini kita masuk faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks tajuk cahaya iaitu faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay, objektif pembelajaran iaitu menyatakan dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang dengan betul. Okey, lihat satu perbualan ataupun satu aktiviti yang empat orang murid ini lakukan. Okey, dia menyiasat tentang faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, kita baca sama-sama. Okey, saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. Saya pula lihat bayang-bayang berbentuk segi empat. Mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang itu berbeza. Okey, di sini kita lihat okey, bentuk bayang-bayang berubah apabila kedudukan sumber cahaya itu berubah. Okey, di mana murid ini dia ambil kedudukan sumber cahayanya berada di hadapan dan dilihat bentuk bayang-bayang menjadi bulat. Okey, manakala murid ini dia letak kedudukan sumber cahaya di bahagian tepi. Okey, kemudian bentuk bayang-bayang itu berubah bentuk menjadi segi empat. Okey, segi empat tepat. Okey, tetapi objek yang diletakkan itu dalam kedudukan yang tidak berubah. Okey, kedudukannya dia tidak ubah. Okey, cuma yang berubah adalah kedudukan sumber cahaya. Okey, di sini kita lihat kedudukan sumber cahaya. Sekejap Okey, kedudukan sumber cahaya yang menyebabkan saiz bayang-bayang itu berubah. Okey, selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimana kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Okey, kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. Saya fikir jika orientasi objek berubah bentuk, bayang-bayang juga akan berubah. Okey, jadi di sini dia ingin mengkaji atau menguji betul tak sama ada dua faktor iaitu kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek yang menyebabkan bentuk bayang-bayang itu berubah. Okey, jadi dia menjalankan uji kaji. Okey. Jadi di sini kita lihat ada dua faktor yang perlu dijalankan uji kaji. Okey, nanti murid-murid akan jalankan dua uji kaji iaitu dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang iaitu bentuk bayang-bayang, kedudukan lampu ataupun kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek. Okey. Okey, jadi sini dua faktor dia iaitu orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya. Untuk membuktikan hipotesis ini sama ada betul ataupun tidak, kita kena jalankan uji kaji iaitu uji kaji tentang kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek. Okey, jom kita buat uji kaji. Okey. Okey, di sini uji kaji pertama iaitu kedudukan sumber cahaya. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sama-sama. Saya akan jalankan uji kaji pertama iaitu faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, faktor pertama, uji kaji pertama iaitu faktor yang pertama, kedudukan sumber cahaya. Okey, kedudukan sumber cahaya saya letakkan di bahagian tengah objek. Okey, kita lihat bentuk dia, bentuk bayang-bayang berbentuk bulat ataupun bulatan. Okey, apabila saya gerakkan sumber cahaya ke kanan, okey, bentuk bayang-bayang berubah menjadi silinder. Okey, bentuk silinder, dia panjang, dia tak jadi bulatan. Okey, saya gerakkan semula ke tengah. Okey, bentuk bayang-bayang berubah bentuk menjadi bulatan. Saya gerakkan ke kiri sumber cahaya.
Okey, bentuk bayang-bayang menjadi berbentuk silinder. Okey, jadi kedudukan sumber cahaya ataupun kedudukan lampu sulur ini adalah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, ini adalah uji kaji pertama. Saya harap murid-murid boleh jalankan uji kaji ini seperti yang saya lakukan. Ambil gambar, dan gambar itu adalah hasil keputusan yang perlu ditampal, ataupun kalau murid tak nak ambil gambar, lukis. Okey, lukis di bahagian pemerhatian hasil eksperimen. Okey, itu saja. Okey, daripada uji kaji yang saya jalankan tadi, okey, di sini kita boleh nyatakan 3 pemboleh ubah. Okey, dalam uji kaji ini kita boleh nyatakan 3 pemboleh ubah. Okey, iaitu pemboleh ubah dimararkan dan pemboleh ubah dimanipulasikan serta pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dalam uji kaji ini kedudukan sumber cahaya diubah apabila, okey, saya buat pembetulan apabila sumber cahaya itu di bahagian hadapan, okey, bayang-bayang yang terbentuk adalah berbentuk bulat. Okey, kemudian saya ubah kedudukan sumber cahaya itu di sebelah kanan. Okey, bayang-bayang yang terbentuk pada skrin berbentuk segi empat. Okey, tadi saya sebut silinder kan. Okey, ini segi empat. Okey, sebenarnya segi empat. Okey, apabila saya ubah kedudukan sumber cahaya itu ke arah kiri, okey, bayang-bayang yang terbentuk berbentuk segi empat. Okey, jadi saya ubah balik di bahagian hadapan atau tengah. Okey, bentuk bayang-bayang berubah menjadi bulatan. Jadi kedudukan sumber cahaya ini menyebabkan bentuk bayang-bayang itu berubah-ubah. Okey, jadi faktor kedudukan sumber cahaya inilah yang menyebabkan objek itu berubah bentuk. Okey, berubah bentuk. Okey, jadi di sini pemboleh ubah dimalarkan, okey, yang berada dalam eksperimen ini, uji kaji ini. Pertama, pemboleh ubah dimalarkan adalah pemboleh ubah yang sama dan tidak berubah dan tidak ditukar daripada awal eksperimen sehingga akhir, dia tidak berubah, dia sama saja. Okey, jadi kita boleh ambil di sini bentuk objek. Okey, bentuk objek, saiz objek. Okey, saiz objek sama, bentuk objek sama, jenis objek pun sama, kita tak ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi pula adalah pemboleh ubah yang ditukar-tukar ataupun berubah-ubah. Okey, diubah-ubah untuk mendapatkan hasil keputusan, kita ubah-ubah dia. Okey, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kedudukan sumber cahaya kita ubah-ubah dia dari depan ke kanan, dari kanan ke depan ke kiri. Okey, jadi kedudukan sumber cahaya ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadi kedudukan sumber cahaya ini adalah yang diubah-ubah untuk mendapatkan hasil keputusan. Okey, kemudian pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil keputusan eksperimen yang murid dapat daripada uji kaji ataupun yang saya dapat daripada uji kaji ini adalah hasil dia adalah keputusan lah. Keputusan dia adalah bentuk bayang-bayang. Okey, kita nak tengok bentuk bayang-bayang. Keputusan dia bentuk bayang-bayang. Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balas ini adalah hasil eksperimen ataupun keputusan eksperimen, iaitu bentuk bayang-bayang. Okey, ini adalah uji kaji pertama. Okey, nanti murid akan buat uji kaji pertama ni. Okey. Okey, ini adalah laporan yang murid kena salin seperti yang lepas lah. Okey, ini tak ada dalam buku teks. Saya buat sendiri. Okey, jadi murid-murid nanti ikut saya salin ikut saya. Okey, kemudian nanti murid-murid salin semua ni, kemudian letak pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas yang murid-murid dapat. Okey, yang macam saya buat ni tadi, pemboleh ubah dimalarkan apa? Okey, kemudian kesimpulan dia. Kesimpulan dia ni ikut saya ni, tapi murid-murid letaklah objek ini ikut objek yang murid-murid buat lah. Contohnya kedudukan sumber cahaya di hadapan, cawan plastik macam saya tadi, cawan plastik bentuk bayang-bayang bulat. Contoh gitu. Tapi kalau murid-murid buat contoh murid-murid letak botol air ke, letaklah kat sini botol air. Jangan letak penutup botol. Okey, ikut kepada objek yang murid-murid buat. Okey. Okey, ini adalah pemerhatian yang murid-murid buat dan ini adalah hasil dia. Okey, hasil dia. Hasil dia biasalah hasil eksperimen atau keputusan eksperimen adalah pemboleh ubah bergerak balas dia. Murid-murid kena lukis hasil eksperimennya. Sama ada objek yang terbentuk itu bentuk bulat, kotak ataupun bulat. Okey, ataupun kalau murid tak nak lukis, murid-murid boleh tampal, ambil gambar.
yang murid-murid jalankan uji kaji itu tampal dalam kotak ni. Okey, dalam kotak ni. Kotak ni murid-murid boleh buat lah sendiri. Besarkan lagi lah. Sebab saya buat kecil kan. Okey, nanti murid besarkan. Okey, tampal. Okey, lagi senang lah tampal awak punya eksperimen sendiri kan. Awak boleh buat. Okey, kalau tak boleh, boleh lukis je. Okey. Okey, ini adalah uji kaji pertama. Okey, kita masuk uji kaji kedua. Kita buat uji kaji, 2 uji kaji Okey. Okey, uji kaji kedua, kita nak tengok faktor orientasi objek. Sama ada betul tak dia boleh menyebabkan bentuk bayang-bayang tu berbeza-beza. Okey, kita dengar eksperimen ni. Okey, Assalamualaikum. Uji kaji yang kedua iaitu faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, iaitu faktor kedua, orientasi objek. Okey, orientasi objek iaitu ataupun kedudukan objek. Okey, sumber cahaya ataupun lampu sudut ini saya tetapkan, saya tak ubah. Okey, saya akan ubah kedudukan ataupun orientasi objek. Okey, orientasi objek ini dibaringkan. Okey, dibaringkan. Okey, objek ini dibaringkan. Okey, jadi orientasi objek ini dibaringkan dan bentuk bayang-bayang yang terhasil adalah berbentuk bulat ataupun bulatan. Okey, apabila saya ubah orientasi objek, saya dirikan, orientasi objek ini didirikan, bentuk bayang-bayang yang terhasil pada skrin berbentuk silinder. Okey, jadi di sini orientasi objek mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, itu adalah hasil eksperimen, iaitu apabila saya ubah orientasi objek dibaringkan, bayang-bayang berbentuk bulatan. Okey, tapi apabila saya dirikan orientasi objek ini, bayang-bayang yang terbentuk berbentuk silinder. Okey, ataupun berbentuk segi empat. Okey, segi empat lah. Okey, yang ini bulat. Saya baringkan orientasi, saya ubah baring berbentuk bulatan. Bila saya dirikan, dia berbentuk segi empat. Okey. Okey, itu adalah eksperimen uji kaji yang kedua, iaitu faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, iaitu orientasi objek. Kedudukan ataupun orientasi objek. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, daripada eksperimen yang kedua ataupun uji kaji kedua, okey, bentuk yang terhasil apabila orientasi objek ni diubah, okey, dibaringkan, okey, orientasi objek cawan ini dibaringkan, bentuk yang terhasil, bayang-bayang yang terhasil pada permukaan skrin berbentuk bulatan. Tapi bila orientasi objek ini saya dirikan, okey, bayang-bayang yang terbentuk berbentuk segi empat. Jadi orientasi objek ini adalah faktor yang menyebabkan bentuk bayang-bayang. Okey, jadi ini adalah 3 pemboleh ubah yang murid-murid perlu isikan nanti di dalam laporan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan yang sama ataupun tidak ditukar ataupun tidak berubah. Okey, bentuk objek tak berubah, saiz objek tak berubah, jenis objek pun tak berubah. Okey, jadi ini kita boleh masukkan dalam pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi pula adalah pemboleh ubah yang diubah-ubah ataupun yang ditukar-tukar. Okey, ditukar-tukar untuk mendapatkan hasil keputusan adalah orientasi objek. Okey, faktor dia lah orientasi objek inilah yang kita ubah-ubah. Okey, yang menyebabkan bayang-bayang itu berubah. Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balas pula adalah keputusan eksperimen, iaitu keputusan dia adalah bentuk bayang-bayang itu sama ada berbentuk bulatan ataupun segi empat. Okey, jadi ini adalah 3 pemboleh ubah yang murid-murid perlu isikan di dalam laporan. Okey. Okey, ini adalah laporan uji kaji kedua, iaitu faktor orientasi ataupun kedudukan objek. Okey, macam biasa salin. Okey, kemudian buat pemboleh ubah yang tadi saya bagi pemboleh ubah, 3 pemboleh ubah. Kemudian kesimpulan, macam inilah kesimpulan. Orientasi objek berdiri bentuk bayang-bayang berbentuk segi empat. Okey, kalau orientasi baring bentuk bayang-bayang berbentuk bulat.
Okey, jadi boleh pilihlah salah satu. Okey, ini adalah laporan. Okey, kemudian ini pemerhatian. Pemerhatian ni murid-murid kena buat juga. Okey, kemudian orientasi berdiri. Okey, ini yang murid-murid ambil gambar tadi. Masa murid-murid berjalan ke uji kaji, ambil gambar, print dan tampal. Okey, tampal kedudukan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kalau tak boleh nak print, murid-murid lukislah. Okey, tak ada masalah. Okey, itu adalah 2 uji kaji yang murid-murid akan jalankan. Itu adalah tugasan. Sambil saya menerangkan, saya nak murid jalankan uji kaji tersebut. Okey, saya dah jalankan di rumah, tapi murid-murid kena jalankan juga untuk memahamkan apa itu faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okay, jadi tugasannya senang saja, jalankan 2 uji kaji, salin laporan yang diberikan, kemudian jalankan pemerhatian. Uji kaji lah, jalankan uji kaji, kemudian catat pemerhatian, kemudian dan isikan jawapan dalam laporan yang saya berikan tu. Masukkan jawapannya. Contohnya gambar ke, boleh ubah, kesimpulan, okey, isikanlah. Okey, saya dah bantu sikit-sikit beri jawapan. Murid-murid boleh dengarlah video ini. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini dalam pembelajaran hari ini. Sekiranya murid tak faham, murid-murid boleh WhatsApp saya. Saya akan beri laporan dan jalankan uji kaji seperti minggu lepas lah. Kita jalankan uji kaji. Okey, saya nak murid-murid fahamkan topik faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, sekiranya bermasalah boleh WhatsApp saya. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.